Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum everyone. How are you? Baiklah, sebelum memulakan acara pada pagi hari ini, izinkan saya dengan serangkap pantun. Melatih kuntum, tubuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, bulanya kata, saya lembah pembuka bicara. Baiklah, saya Wahidah Mikanuddin selaku moderator untuk hari ini bersama rakan saya Leni Maina sebentar lagi. Baiklah, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Selawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kita pada pagi hari ini, iaitu webinar emosi dan strategi ibu bapa di waktu pandemik. Okey. Bersama dengan ini, saya persilakan rakan moderator saya untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan Saudari Leni Mayuna. Terima kasih Saudari Wahidah Amiruddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Saya, Leni Mahyuna binti Masban, selaku rakan moderator bersama pada hari ini akan bersama-sama mengupas beberapa soalan yang akan diajukan kepada satu-satunya ahli panel kita yang telah diundang ke program webinar kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ke acara seterusnya, suka saya untuk mempersilakan Saudara Muhammad Yusof bin Ismail untuk sesi bacaan doa. Sebelum itu, mari kita dengarkan serangkap pantun 4 kerat daripada saya. Anak Cina jalan berdua, pulang dari membeli roti. Pada Yang Esa, kita berdoa, moga majlis kita dirahmati. Dengan itu, dipersilakan Saudara Muhammad Yusof bin Ismail. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menadahkan tangan untuk mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bersempena dengan webinar emosi dan strategi ibu bapa di musim pandemik ini, kami menadah tangan mohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan kehidupan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Rahim, ya Wadud, ya Zal Jalali wal Ikram. Bersempena dengan webinar ini juga kami mohon rahmat-Mu ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah ikatan persaudaraan dalam kalangan kami. Semoga dengannya kami dapat menyempurnakan tanggungjawab kami bagi mendapatkan hasil kerja yang cemerlang, dicontohi dan diteladani serta mampu menuju ke mercu gemilang. Allahumma ya badi'as samawati wal ardh. Kurniakanlah kepada kami khususnya yang hadir pada webinar ini ya Allah, nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah diri kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai buat selama-lamanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yantaqi wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Yusof atas bacaan doa sebentar tadi. Dengan ini, saya menyerahkan kepada Saudari Wahidah untuk sesi berikutnya. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Leni. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Muhammad Yusof di atas bacaan doa yang sangat merdu tadi. Bagi menyemarakkan lagi majlis, saya ingin menjemput penolong pengarah untuk program ini iaitu Saudari Nur Hazimah Izura untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan.
Okay, saya difahamkan Saudari Hazimah ada buat satu video, jadi mari kita tonton video yang sama-sama. Dan selamat pagi semua. Saya Nur Hazimah Izura binti Ablah selaku penolong pengarah webinar pada hari ini yang bertajuk emosi dan strategi ibu bapa di waktu pandemik. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Khairuddin bin Abdul Rahman selaku pengarah pentadbiran Universiti Islam Antarabangsa Kuantan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Saya juga mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Diminta semua peserta kekal bersama kami sehingga penghujung webinar kerana sambutan bertuah dan hadiah misteri menanti anda. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya serahkan kembali kepada saudari Wahidah untuk meneruskan program kita. Terima kasih Saudari Nur Hazimah Izura. Baiklah, sekarang marilah kita perkenalkan ahli panel kita iaitu yang dihormati Encik Khairuddin. Assalamualaikum Encik Muhammad Khairuddin. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Baiklah, rakan saya akan share skrin tentang profil Encik Muhammad Khairuddin. Dipersilakan. Encik Khairuddin adalah orang kuat di UIA Kuantan ya. Para hadirin kita hari ini. Okey, ini adalah Encik Khairuddin kita. Handsome, orangnya segak bergaya. Baiklah, mari kita bacakan profil beliau. Okey, ada ni ke profil? Tak tunjuk ya? Okey, sebentar saya bacakan sebab saya kan ada share screen. Ada gangguan sikit ya. Okey, baiklah. Ahli panel kita adalah Muhammad Khairuddin bin Abdul Rahman, seorang pegawai tadbir di UIA Kampus Kuantan. Bila adalah pengarah pentadbiran di Pejabat Pengarah Kampus Universiti Islam Antarabangsa Kuantan, Pahang. Beliau berasal daripada Parit, Perak, Darul Rizwan. Kelayakan akademik beliau adalah Ijazah Sarjana Muda Psikologi di UIAM pada tahun 1997 dan sedang melanjutkan pengajian di dalam Sarjana Pengurusan Sumber Manusia OUM. Kelayakan tambahan, wah banyak ya, Diploma Bimbingan dan Kaunseling Kolej Dar Al-Hikmah Kajang, Executive Management Program, Asian Institute of Management and Executive Education of Lifelong Learning Center. Beliau juga sangat berpengalaman. Beliau telah berkhidmat di UIA selama 24 tahun di pelbagai jabatan. Antaranya boleh kita lihat di situ adalah bahagian hak rewal pelajar, Jabatan Kaunsil dan Kerjaya, bahagian alumni dan kerjaya, Unit Peningkatan Pembelajaran Pelajar, Pusat Khidmat Masyarakat, Pusat Sehenti Pelajar dan Pejabat Pengarah Kampus Kuantan. Beliau juga sangat berpengalaman sebagai penceramah dan fasilitator untuk program bimbingan kaunseling, motivasi, kerjaya dan kepimpinan sekolah rendah, menengah dan universiti. Beliau juga berpengalaman sebagai seorang penceramah dan fasilitator kursus asas keusahawanan unit keusahawanan UIAM dan beliau juga berpengalaman sebagai jurulatih pusat kokurikulum berkredit UIAM bagi kursus hotline kaunseling, kemahiran asas kaunseling, kemahiran khidmat masyarakat dan kemahiran keibubapaan. Sangat sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan pencapaian beliau adalah, saya bacakan ya. Quality Administrative Staff Award 2003, Professional and Management Group, Office of Deputy Director, Student Affairs and Development in IIUM. Beliau juga berpencapaian sebagai di anugerah Quality Staff Pentadbiran peringkat Universiti Pengurusan dan Profesional Hari Quality 2011, Heart of Gold Award Staff, Center of University Community Engagement Conserve Team 2019 and also dan juga Certificate of Excellence Annual Performance Appraisal Management Service Division 2020. Banyak ya.
Baiklah, sekarang saya persilakan rakan moderator saya, Saudari Leni Mayuna, untuk teruskan dengan kita punya sesi soal jawab. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Wahidah. Hebat kita punya ahli panel pada hari ini iaitu Encik Muhammad Khairul Zain. Assalamualaikum Encik Khairul Zain, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudari Leni. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jumpa kita lagi sekali pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, dengan ini saya ingin perdengarkan serangkap pantun buat Encik daripada saya, iaitu anak kecil berlari-lari, berlari-lari hingga ke pekan. Kami menyusun 10 jari, selamat datang kami ucapkan. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan acara kita untuk kupasan soalan yang pertama buat Encik Khairul Zain kita. Okey, Encik Khairul Zain, soalan pertama daripada kami pada hari ini ialah apakah di antara strategi ataupun cara yang boleh ibu bapa lakukan untuk mengawal emosi stres anak-anak yang masih kecil? Dipersilakan Encik Khairul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Saudari Leni Mahyuna Maspan dan juga Saudari Wahidah binti Amaruddin. Tak serik nak menjemput saya kan untuk bersama-sama mengisi program webinar. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya merasa honoured lah, merasa sangat terharu kan kerana mendapat jemputan sekali lagi, dan saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada saya kira ini adalah satu projek di bawah Family and Community Partnership in Early Childhood Education kod dia DCE 3233 kan, di bawah pensyarah Madam Rabi'atul Adawiyah kan. Jadi ini satu usaha yang bagus Saudari Leni, dan saya juga ingin yang berusaha pengarah program kita Cik Nurul Adila binti Zulkifli ucapkan syabas dan tahniah juga kepada penolong pengarah program Cik Nur Hazima Izura binti Abdullah. Okeylah, berbalik kepada soalan tu tadi soalan yang pertama yang diberikan kepada saya tu tentang emosi stres anak-anak kan. Ya betul. Jadi kita ni Leni, kita ingat kita ingat orang besar je yang ada stres kan. Bila sebut stres ni, kita ingat stres ni tempat kerja je. Stres dengan bos, stres dengan parent kan. Kalau you cikgu dekat educare contohnya kan, dekat pusat asuhan kanak-kanak, stres dengan anak-anak kan. Stres dengan kawan-kawan kan. Tapi sebenarnya kanak-kanak pun stres kan. Kanak-kanak pun stres. Jadi kanak-kanak ni bila dia stres, kesan dia kita dapat lihat kan, dia akan mula murung kan. Anak dah murung, nanti kita cerita apa tanda-tanda dia kan yang menyebabkan anak kita murung kan. Itu nampak resah kan. Tak sama anak kita ni, setiap hari ada je dia punya tingkah laku dia kan yang berbeza-beza setiap hari. Jadi kita ni sebagai ibu bapa nak jadi ibu bapa yang terbaik. Kalau nak jadi pelajar kan, nak jadi pelajar Kolej Islam Antarabangsa, nak jadi pelajar ICC yang terbaik kan. Begitu juga lah kita nak jadi pekerja, nak jadi ibu bapa pun ibu bapa yang terbaik. Jadi saya hari ini bukanlah pakar, tetapi kita sebenarnya nak berkongsi ilmu kan, pengalaman kan, dan juga mungkin kemahiran-kemahiran yang kita ada kan yang boleh dikongsikan bersama. Jadi dalam stres ni, pertama sekali kan kita nak faham apa punca stres anak-anak ni kan. Jadi pada pengamatan saya, observation saya, anak-anak ni dia punca dia jadi stres ni pertamanya tugasan sekolah. Ada anak-anak rasa tugasan sekolah adalah perkara yang stres. Jadi yang ni kita kena faham lah sebab apa anak-anak ni merasakan tugasan sekolah tu stres. Adakah cara cikgu menerangkan tugasan tu tak sampai ke? Ataupun adakah anak kita tidak menumpukan perhatian kan? Ataupun tugasan sekolah tu tak jelas. Jadi kita sebagai ibu bapa kita nak faham kan di mana puncanya kan.
Alright, yang keduanya mungkin jadual anak-anak kita ni padat. Dah pergi sekolah, petang hantar pula pergi ke tuition. Tapi sekarang dah tak ada tuition, pandemik. Pandemik ni kan kita cerita lain kan, kita lain ni kita cerita sebelum pandemik kan. Kita suka nak mengisi masa anak-anak kita ni dengan pengisian yang berfaedah kan. Jadi macam-macam kita aturkan. Ada parent yang sebegitulah. Bunch bunny dan macam-macam lah kan, macam-macam aktiviti dia buat sampai anak dia tu nak cakap stres tak erti kan. Alright. Jadi antara punca juga yang dinyatakan adalah parents selalu pindah rumah, pindah sekolah. Mungkin sebab kerja dia tu kan menyebabkan dia terpaksa pindah. Yang seterusnya punca stres anak-anak ni dia dibuli oleh teman sebaya. Saya rasa kadang-kadang betul tak ni, kadang-kadang umur 5 tahun, 6 tahun pun ada yang kena buli juga. Ada, betul. Ada kan? Jadi cikgu-cikgu mesti nampak benda ni berlaku kan. Ini punca stres. Kemudian apa lagi? Penceraian ibu bapa. Ini of course lah. Bila ibu bapa bercerai kan, dia pun pelik. Orang lain hantar anak berdua, mak dan ayah kan. Dia, mak je hantar kan, ayah je hantar. Jadi dia tanya-tanya kan, sebab apa dia tak sama dengan kawan dia kan. Kemudian seterusnya, keluarga bermasalah. Keluarga masalah ni apa? Masalah duit kan. Itu masalah komunikasi pun ada antara mak dengan ayah dia kan. Sikit-sikit je suara naik, sikit-sikit je periuk belanga naik kan. Contoh kan. Jadi dalam keluarga tu sendiri ada masalah. Kadang masalah dengan pakcik, makcik, atuk, nenek kan. Berserabut anak tu kan. Dia dengar mak dengan ayah dia bercerita tentang masalah kan. Kemudian masalah kewangan pun adalah juga punca anak-anak stres. Anak-anak beli yang ni tak dapat. Anak-anak tu tak dapat kan. Mak ayah nak pun, yang mak pun nak juga. Ayah pun tak boleh bagi kan. Jadi ni pun stres juga. Stres juga. Jadi anak pun terjadi ya stres. Kemudian suasana rumah kan yang tidak selesa, contohnya kalau dia duduk dekat pangsapuri kan, yang mana kawasan tu terlalu sempit kan. Kemudian duduk pula tinggi, tak pernah turun-turun kan. Jadi budak-budak dia nak explore kan. Jadi kalau kawasan rumah pun kecil, dia nak explore pun tak dapat kan. Jadi ini pun mungkin akan menyebabkan stres kan. Kemudian apa tanda-tanda stres pada anak-anak tu? Kalau kita perasan kalau anak-anak kita ni dah mula mudah marah, lepas tu tersinggung, lepas tu cepat sangat mengeluh, kan. Lepas tu membantah pada mak bapak. Ini pun kita kena perhati betul-betul, maknanya anak kita ni sedang mengalami stres. Kan. Jadi apa kita perlu buat itu? Nelly, apa you buat kan? Tiba-tiba selalu boleh ikat kasut sendiri. Hari ni dia tak boleh pula ikat kasut tu. Ini ibu bapa kena perhatikan betul-betul kan. Tiba-tiba itu dia tak nak buat apa yang biasa kita suruh dia buat. Ada dia benda yang memberontak kan. Jadi sebagai ibu bapa kita kena aware, kita kena sedar bahawa benda ni sedang berlaku pada anak kita. Kita ni kadang tak perasan kan. Nak pergi kerja pun handphone dulu kan. Nak jawab ni kan. Ni lewat ni nak beritahu bos kita lewat lagi 5 minit kan. Jadi kita tak perasan anak kita tu. Lepas tu bila tak ikat kasut kita marah pula kan. Alright. Kita tak marah. Okay. Kita tak marah je kan. Yalah. Jadi hari ni baguslah kan tajuk hari ni. Kita nak faham emosi kita kan. Adakah kita mampu kawal emosi kita kan. Kemudian dia bukan apa tau. Kita ibu bapa ni kita cuba nak jadi seorang yang perfectionist. Kita tak nak bangun pagi je ada masalah. Kita nak hari tu kalau kita bangun everything okay. Tapi tak semua orang akan rasa okey kan. Malam tadi tidur pun ada gangguan kan. Gangguan, mimpi buruk kan. Pagi dah monyok kan. Jadi setiap hari tu sangat berbeza kan. Kemudian kalau kita tengok kan. Kalau kita sebagai ibu bapa bila kita tengok kan. Anak pun dah kerap tak cakap kan. Tak nak bercakap kan. Jadi apa perlu ibu bapa perlu buat? Ibu bapa yang sebegini kan. Kena bina keyakinan anak kan. Kena bina keyakinan anak. Maknanya kita kena berkomunikasi kan. Kita selalu bertanya dengan anak kan. Selalunya cara kita tanya dengan anak ni, kita menunjuk, kalau kita nak dengar daripada dia, kita menunjukkan aku mak, aku ayah kan. Jadi aku nak kau jawab kan. Anak ni jawab dengan jawapan yang kita nak dengar. Jadi dekat situ akan berlaku luahan perasaan anak tak sampai. Sebab bila ayah atau mak ni dia expect kan,
jawapan yang perfect tau. Dia nak anak dia ni kalau pergi sekolah, bila balik boleh bagi jawapan yang menyedapkan telinga dia dengar. Sebab kita dah kerja penat. Tiba-tiba bila kita tanya dia, jawapan dia tidak mengikut kita punya ekspektasi kan. Jadi kita mula jadi bertindak secara, kita tak stop dulu kan. Kita terus cakap. Mulut kita ni ringan je kan. Mungkin tu dah terbiasa. Yang pertama sekali, yang positif perlu dikeluarkan. Alright. Jadi seterusnya, kalau anak ni sentiasa mimpi buruk tau, malam-malam tiba-tiba dia menjerit, mengigau kan. Kalau dia berjalan itu maknanya itu tanda-tanda stres, anak ni sedang mengalami stres kan. Jadi kalau kadang-kadang dia stres tu sebab dia ada ternampak kan, dia trauma kan, dekat sekolah dia trauma dengan cikgu juga kan, trauma dengan kawan dia kan. Jadi kita kena tahu tu sebab apa dia ni tiba-tiba kan, dia mengigau malam-malam, dia menjerit kan. Jadi pujuk dia, minta dia cerita apa pengalaman yang dia alami di sekolah tu kan. Kemudian dia dah mula buat tabiat baru kan. Ni tanda-tanda anak-anak ni stres bila dia dah macam dia gigit kuku, minta-minta rambut kan. Ini pun kita kena tengok juga dia punya tingkah laku dia ni kan. Jadi sebagai bapa kita jangan cepat mentin, cepat marah kan. Cuba tanya, minta dia kongsikan, ceritakan kan. Kalau namanya kan Putri kan, ni mana kita selalu menggunakan teknik-teknik yang sama, konsisten je kan. Bukan dengan kadang-kadang panggil dengan kata-kata yang lembut. Betul pada hari tu kita bad mood, cara panggil pun dah lain. Putri kan. Ya, betul. Pergi ni kan. Betul. Selalu panggil Putri kan. Tapi hari tu kita tiba-tiba jadi sentap anak. Jadi tone suara ibu bapa pun menyebabkan anak stres kan, tanpa kita sedari. Jadi saya rasa itu sajalah untuk setakat ni. Jadi sebagai ibu bapa, apa yang kita perlu buat bila kita tengok anak-anak ni dalam keadaan ni, apa yang berlaku pada anak-anak ni, kita sebagai bapa mesti mendekati segera dengan anak kita ni dan cuba mendengar dulu. Bukannya terus menghukum. Kita ni kadang ibu bapa kita cepat sangat kan menghukum anak. Sebab kita nak anak kita ni perfect kan. Sebab kita dah hantar sekolah, dah bayar ni kan. Tapi bila tengok anak ni tak mengikut apa yang dalam minda kita ni, anak kita mesti begini, bercakap mesti macam anak orang ni. Jadi itulah yang menyebabkan stres tu berlaku. Itulah setakat ni lah ni untuk soalan pertama kan, menjawab soalan pertama. Ya, betul tu Encik Khairul. Apa yang Encik Khairul huraikan sebentar tadi. Kita ni kadang-kadang sebagai ibu bapa kita cuma memberikan emosi kita saja kan Encik Khairul kan. Kita jarang nak dengar suara hati anak-anak kita, padahal mereka pun ada benda yang mereka nak bercerita, tapi kadang-kadang tu kita sebab terlalu busy, bila dia nak cerita kita okay stop, jangan cerita, nanti sampai akhirnya terus kita tak layan dia orang. Betul tak Encik Khairul? Betul ini. Betul. Jadi lepas ni kita bolehlah macam lebih peka lah, kita lebih prihatin lah terhadap anak-anak kita. Betul ya Cik Khairul? Betul, Saudari Leni. Tepat sekali. Sangat padat huraian daripada Cik Khairul sebentar tadi. Terima kasih Cik Khairul. Seterusnya saya serahkan kepada rakan moderator saya, Wahidah Amiruddin, untuk sesi seterusnya. Terima kasih Saudari Leni. Baiklah Encik Khairul, sebelum saya bertanya soalan yang kedua, saya perasan baju Encik Khairul tu cantik warnanya, mendapati tema kami hari ini. Janjilah Sama benar-benar. Dia dapat rasa aura webinar ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey, kalau tadi soalan pertama daripada Saudari Leni berkenaan dengan stres anak-anak kecil kita. Dan sekarang soalan saya yang kedua, bagaimanakah untuk menguruskan emosi dan stres ibu bapa supaya tidak tertekan? Manakala dengan sekarang keadaan pandemik ni, ibu bapa pun bekerja dari rumah dengan nak meeting, dengan nak apa semua dengan kerja dan masa sama nak uruskan anak-anak punya pelajaran online. Jadi bagaimana pendapat dan pandangan Encik Khairul sendiri? Okey, soalan yang kedua ni menarik Wahidah. Untuk ibu bapa pula macam mana kita nak mengurus tekanan. Mungkin ada antara kita dah tahu dah biasa dah macam mana kita mengurus tekanan kan. Bila kita rasa tertekan, kita mula berfikir sebentar kan. Tapi ada juga yang tak sempat fikir, dia terus je kan. Terus je mulut dia kan. Kerana mulut santan binasa kan. Jadi sebenarnya cara mengurus emosi ni pertama sekali kan, apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah
menangguhkan dulu reaksi kita. Tangguh dulu kan. Tangguh dulu. Kalau tangan nak naik, tangguhkan dulu. Kalau mulut tu nak terkeluar perkataan yang kalau dengar oleh anak ni kan, menyebabkan dia down satu hari, cuba kita tahan kan. Tapi bagaimana kita nak menahan kan? Nak menangguhkan dulu reaksi kita ni kan terhadap anak-anak ni. Inilah cabaran kan kita sebagai ibu bapa. Kan? Jadi pertama sekali, kita jangan terus bertindak melulu kan. Ini kita perlu elakkan. Dia tak kira lah. Dalam kita bekerja pun kita akan cuba faham dulu kan. Kalau bos bagi kita arahan, kita nak faham dulu apa dia nak kan. 1, 2, 3, 4 kan. Baru kita buat. Jadi sama juga kita dengan anak-anak ni kan. Kita jangan terus kan marah dia. Kalau kita nak dia ubah tingkah laku tu, kita kena bagi tahu dia kan apa yang perlu dibuat dulu, apa yang kemudian, apa seterusnya. Maknanya kita bagi satu pemahaman pada anak kan. Itu maksudnya kita tidak melulu. Jadi bila kita tengok anak ni kan, betul kita panggil kan. Kita panggil Putri, tu tak nyaut. Itu apa nama mama ni kan? Dia tu kau meninggi suara dengan aku ya. Kan. Rasa cabar kan. Boleh tak kita stop masa tu kan? Kita stop. Anak aku ni kan, kecil, besar kecil je aku rasa kan. Tak tahu penat dan jaga, tiba cakap macam ni kan. Jadi dekat situ kita sebagai orang dewasa ni, kita kena stop dan kita kena fikir, kenapa anak aku cakap macam ni kan. Tapi kalau anak dia cakap bertahun-tahun macam ni, itu problem pula ibu bapa kan. Tapi hari tu dia memang tiba-tiba je kan. Mana adalah gangguan-gangguan daripada rakan-rakan ni kan. Jadi kita berhenti senyap, kita fikir. Jadi kita fikir secara rasional kan. Apa anak aku ni kan. Jadi kita nak tahu mungkin dia dapat markah rendah ke, ataupun kawan dia ejek dia ke kan, ataupun dia punya Instagram dia kena DM pembuli kan. Kita maknanya pemikiran orang dewasa ni kita nak menyiasat tau, menyiasat. Kita kan suka tengok ciri-ciri cita-cita siasatan ni kan. Jadi cuba kita bertindak sebagai orang yang terpelajar, orang yang ada diploma ni, pelajar-pelajar diploma ni kan. Kan. Jadi kita hendaklah membaca apa yang berlaku dalam minda anak kita kan, yang tu. Jadi lepas tu kita fikirkan, bila kita fikir secara rasional aku rasa ada sesuatu ni kan yang menyebabkan dia bertindak kasar, agresif kan. Jadi apa tindakan kita selepas tu? Mungkinlah tak apalah, saat lagi mungkin lepas makan ke kita memikirkan tindakan, mana bukan menjadi emosi. Mungkin lepas makan ni nak panggil dia, nak sembang dia. Mungkin nak keluar kat rumah sekarang kan, dekat ada buayan ke kan, nak sembang kat buai ke apa, ataupun panggil dia kan untuk tahu kan. Jadi ini maknanya dia ikut cara kita lah. Kadang-kadang ibu bapa ni dia ada jenis tak erti nak tunjuk dekat anak yang dia sayang kan. Tapi kita kena ada komunikasi lah. Ada komunikasi. Kalau komunikasi yang jenis high-high kan. High-high ni maksudnya tinggi je bahasanya kan. Tak pernah yang lembut-lembut. Bila kita cakap, cubalah lembut, tak boleh. Memang dah lahir gini dah. Tak kisahlah. Asalkan kita dengan anak kita ni kita tahu kan, actually apa yang ada dalam minda anak kita. Barulah tadi kan, kita akan faham. Ini teknik untuk ibu bapa. Seterusnya ibu bapa kalau dia mengalami stres kan, dia nak macam mana nak menangani emosi dia yang terganggu ni kan. Pertama ada teknik yang dipanggilkan teknik pernafasan kan. Dia teknik pernafasan ni sebenarnya bila kita dalam keadaan marah kan, kita sebenarnya bila kita stop, antara satu cara lagi kita tarik nafas dulu kan. Tarik nafas dalam-dalam. Sebab bila kita tarik nafas ni, mengikut para doktor kajian kan, dia akan memberi kita sedikit rasa tenang lah kan. Kemudian bila kita tarik nafas, jantung kita yang laju tu, dia slow kan. Bila kita marah ni, jantung kita laju kan. Jadi bila kita tarik nafas dan lepaskan perlahan, dia memberikan ketenangan. Itu cuba. Saya rasa teknik pernafasan ni you all boleh cari dan boleh baca bagaimana teknik pernafasan yang dibuat kan. Kemudian cari tempat-tempat yang sunyi, tempat yang sejuk, tempat yang tak ada gangguan supaya kita rasa lebih tenang kan. Perasaan yang kita tengah marah tadi, bila nampak anak tu marah, kita cari tempat yang lebih tenang untuk menenangkan diri kita kan. Kemudian ada 10 teknik yang kita boleh gunakan saya cari dan saya jumpa. Pertamanya 10B ni, B yang pertama itulah tadi bertenang kan. B yang kedua bernafas dengan dalam yang saya beritahu tadi.
Kemudian dalam diri kita, cuba kita kata, relax lah kan. Anak aku ni dia cakap begini, tak apa, aku relax dulu. Tak mengapa, tak apa kan. Itu teknik untuk kita bertenang kan. Tak apa, relax dulu. Pergi masak dulu ke kan. Pergi buat kerja-kerja lain dulu kan. Jangan terus marah kan. Relax, tenang. 4B, beribadat. B seterusnya beribadat kan. Beribadat, solat sunat ke. Kalau belum solat dulu kan. Atau rasa nak baca Quran kan. Pun boleh juga. Ini pun adalah satu cara untuk teknik untuk relax, untuk relax diri kita. Dan B seterusnya, bercakap dengan seseorang kan. Mungkin benda ni dah berlarutan dan kita tak pernah pun kongsi dengan siapa-siapa. Cuba cari kawan yang kita percaya. Sebenarnya apa sahaja yang ada dalam diri kita, jangan simpan. Lagi lama kita simpan, orang lain tak dengar apa yang kita sedang alami, jadi kita tak dapat feedback, kita tak dapat apa perlu kita lakukan kan. Jadi bila kita bincang dengan orang lain, kawan-kawan kita akan bagi kita feedback. Daripada feedback tu baru kita tahu. Sebab itu kita kena cari kawan, sebab kawan tu adalah cerminan diri kita kan. Jadi jangan silap pilih kawan pula. Kalau pilih kawan yang membawang, dia jadi membawang je sepanjang sharing tu kan. Ini problem juga. Cari kawan yang betul-betul ikhlas mendengar. Kalau kita meluah pada dia kan, dia sentiasa bagi support. Carilah kawan yang selalu bagi support kat kita ya. B yang seterusnya, pergilah berurut. Berurut ni pun boleh juga memberi ketenangan ya. Tapi sekarang tak boleh berurut. Nanti berlaku transmission COVID. Tanya kita ya. Tapi berurut ni adalah ada kerusi urut kan. Dulu kita selalu lah kalau pergi shopping kompleks kan. Ada kerusi urut, kita pergilah kan, letak RM1 kan. Sekarang tapi berurut ni adalah satu teknik relax untuk mengurangkan stres kita kan. Seterusnya berehat dan mendengar muzik pun satu cara juga untuk ibu bapa mengurangkan stres kan. Cuba pasang lagu yang kita teringat masa kita kecil-kecil dulu, lagu Siti Nurhaliza lah kan, lagu Michael Jackson, lagu masa you all bercinta pun apa salahnya kan. Jadi kita dengar muzik-muzik yang menenangkan kita kan. Ini antara satu teknik juga kan. Kalau kita memang biasa dengan nasyid ya, dengar nasyid kan, dia dapat terus reflect diri kita dengan pencipta kita kan. Jadi ini antara cadangan untuk orang merasa relax ya. Cuba relax ya, sebab setiap hari ni kita buat ni tanpa kita cuba cari untuk diri kita, merehatkan diri kita. B seterusnya beriadah. Beriadah juga adalah satu cara untuk kita cope dengan kita punya stres ya. Jadi pagi-pagi buat morning walk kan, Sabtu Ahad apa kata berjalan kan. Nak pergi taman. Sekarang ni kalau kita tengok taman dah ramai orang kan, dah mula berjalan. Sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan stres kerja kan. Stres jaga anak. Jadi hujung minggu berjalan tu di waktu pagi ni dapat memberi kita minda kan. Sebab bila kita berjalan, bila banyak bergerak, kita tak statik. Maknanya kita memang suka kepada cabaran. Bila kita duduk je setempat, kita tak buat apa-apa, ini akan menyebabkan kita tak produktif. Jadi pergerakan tu penting untuk menjadikan kita produktif. Ya. Kemudian bersenam, kan? Ada teknik-teknik senaman kan. Kalau kita tengok macam-macam ni, kalau buka YouTube ada macam-macam senaman kan. Senaman untuk menguatkan otot kan. Jadi kalau dia ada target dalam bersenam ni, dia nak bina otot, dia akan buatlah senaman tu sampai jadi betul-betul fit kan. Yang terakhir sekali, B, berfikiran positif. Ini sangat penting kan. Berfikiran positif. Sebab apa berfikiran positif ni penting? Bila ada pemikiran negatif cuba masuk, masa itu kita kena cepat-cepat berfikir positif. Macam mana nak lawan suara-suara yang negatif ni. Yang ini adalah satu cabaran yang berlaku kan, menyebabkan orang jadi stres. Sebab dalam diri dia perasan tak ada kawan-kawan kita kan. Kalau dia bercakap, kita tak pernah pun dia sebut benda yang positif. Cuba kita perhati yang kawan kita ni kan. Kalau dia bercakap, malas lah. Kalau dia sebut perasaan ni kan, malas.
Encik Khairul termute nampaknya. Kita tak dengar suara Encik Muhammad Khairul. Tanpa sengaja. Sorry, tak sengaja. Balik-balik tu, ada tak kita jumpa kawan-kawan kita kan, apa yang keluar di mulut dia kan, negatif manjang. Malas lah, letih lah, leceh lah kan. Apa yang berlaku sebenarnya? Di mana silapnya tu kan? Dia punya fikiran, perasaan kan. Perasaan dia dah sebut dah, malas. Jadi dia datang daripada pemikiran, dalam fikiran dia, pengalaman dia kan. Kalau pergi kerja bosan, jadi bosan dalam fikiran dia kerja bosan. Jadi perasaan dia akan rasa bosan. Jadi macam mana kita nak betulkan rasa tu kan? Jadi kita kena betulkan cara berfikir. Jadi cara berfikir kena positif. Itulah kata kuncinya kan. Bila kita nak kata kita kena positif, cara berfikir kita kena positif. Macam mana nak bagi cara berfikir positif? Kena banyak membaca. Kalau malas membaca, mendengar dalam YouTube benda-benda yang positif. Kan? Kalau dengar benda-benda negatif, tiap-tiap hari ada bunuh diri, tiap-tiap hari ada orang bercerai, tiap-tiap hari ada orang kena. Jadi bangun pagi dah baca paper, dengar benda-benda negatif, the whole day kita negatif kan. Jadi ada satu pandangan kan, setiap hari cuba kita dengar kan, benda-benda yang positif selama 30 minit. Sebelum kita baca paper tentang benda-benda pencurian lah, apalah, tanah runtuh apa semua, kita dengar dulu selama 30 minit benda yang positif kan. Macam mana nak meningkatkan diri kan, macam mana nak menjadi guru yang baik, macam mana nak, kita ada macam-macam kan, ada macam-macam sumber yang kita boleh rujuk kan. Macam mana jadi speaker yang baik, macam mana nak jadi moderator yang baik, macam mana nak jadi pengarah program yang terbaik kan, macam mana nak jadi pengacara program yang baik kan. Ada macam-macam kita boleh baca untuk meningkatkan kemahiran kita kan. Jadi kita nak tahu apa yang kita perlu tingkatkan. Itulah maksud teknik berfikir kan. Kita sentiasa berfikir untuk apa? Untuk diri kita. Sebab dalam kita bekerja ni, pertama sekali dia ada sikap. Itu kemahiran kan. Itu pengetahuan. Mana satu kita nak fokus dulu kan. Adakah pengetahuan? Pengetahuan sekarang dah ada diploma. Jadi kita cari ilmu kan. Dalam diploma ni macam-macam ilmu kita dapat kan. Kajian pengajian awal kanak-kanak ni kan, macam-macam you all belajar, lifespan anak-anak kan. Kemudian macam mana kita nak mahirkan benda ni? Jadi dekat situ kita cari. Dekat situlah bila kita ada ilmu, kita akan positif. Bila kita tak ada ilmu, kita negatif, kita baca orang punya Facebook. Mutuk, netizen tak ada kerja lain, betul tak kan? Kalau saya baca daripada atas sampai bawah kan, bila dia kutuk, ui, kau-kau kan. Padahal dia tak baca pun, apa yang ditulis dalam paper tu. So inilah kita kena elakkan diri kita daripada toksik ya, orang suasana yang toksik, supaya kita ada cara berfikir yang positif. Itulah Wahidah, sikit sebanyak soalan kedua. Panjang lebar pula saya mengulas kan. Jauh perginya. Tapi itulah saya rasa yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Muhammad Khairul Zain atas penjelasan yang sangat panjang lebar dan sangat padat. Dan banyaklah sebagai saya dan saya sebagai ibu sendiri pun ada banyaklah input-input yang dapat saya ambil daripada penerangan dan penjelasan daripada Encik Muhammad Khairul Zain tadi. Baiklah, sesi seterusnya saya serahkan pada rakan moderator saya, Saudari Leni Mayuna. Dipersilakan. Jangan lupa on mic. Okey. Maafkan saya. Maafkan saya terketerlah pula sekejap tadi. Okey, baiklah Encik Khairul Zain, mari kita teruskan dengan soalan kita yang ketiga, iaitu bagaimanakah cara untuk mengelakkan emosi dan stres ibu bapa dan kanak-kanak juga. Okey, soalan ketiga ni ya. Mengelakkan. Macam mana nak mengelak? Kalau nak mengelak peluru senang kan. Nak mengelak daripada kena baling senang kan. Tapi ini nak mengelak daripada emosi stres ni. Tak nampak kan. Ni satu benda yang sukar kan. Nampak kan. Soalan pun dah susah kan. Okey. Dia kata kuncinya kan, kalau kita nak untuk jangan stres kan, nak mengelakkan stres ni adalah kita hendaklah hidup di masa sekarang. Maksud itu hidup
di masa sekarang, be the present moment. Kadang-kadang kita ni, kita tak memfikirkan waktu ini kan, apa yang kita ada sekarang. Kita banyak pada masa apa yang berlaku masa yang lalu. Contoh kan, sebelum kita berkahwin, kita duduk dengan mak ayah kan. Katalah mak ayah okey, apa kita nak semua dapat, semua ada. Mak ayah ada TV besar, ada rumah besar, ada bilik banyak. Tapi bila kita dah berkahwin, contoh kan berkahwin. Siapa belum kahwin tu insya-Allah akan berkahwin juga nanti kan. Bila mula berkahwin, of course, bila kita mula-mula nak start new life kan, sebagai suami isteri berdua kan, banyak kekurangan. Kalau kita tengok drama memanglah tiba-tiba muda tapi rumah besar, kereta besar kan, cantik. Jadi apa yang kita ada ketika itu kan, apa betul tak? Si Mega Holding. Jadi apa yang kita ada sekarang ni contoh kan, itu je lah yang kita ada, yang kita mampu. Tapi kita boleh beli kan. Tapi bila kita melihat orang lain, sepupu kita rumah besar, jiran sebelah baru kahwin tapi kenapa dia ada ni ada tu kan. Jadi kita tidak menghargai apa yang kita ada sekarang. Syukurlah ada suami yang handsome kan. Suami pula ada isteri yang lawa kan. Menghargai apa yang ada kan. Begitu juga bila ada anak-anak. Ada orang tak ada anak pun kan. Waktu ni tak ada anak. Tapi ada orang pula ada anak ramai 5. Patutnya seronok anak 5 sebab kau tengok abang aku anak dia seorang je kan. Kadang-kadang adik tak kahwin lagi kan. Jadi sebab itu bila kita tidak berada pada momen sekarang, kita tak menghargai apa yang kita ada sekarang, itu menyebabkan kita stres. Itu kita tak boleh mengelak kan. Kita telah meletakkan diri kita dalam stres. Ini kata kunci pertama kan. Dalam Islam tu syukurlah kan, maksud syukur tu kan. Ini observation kita, apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hargailah apa yang kita ada. Jadi apa tips nak mengelakkan supaya kita ni tak cepat emo kan, tak stres kan. Juga kanak-kanak. Yang pertama sekali kan, tanggalkan topeng. Maksud tanggalkan topeng, be yourself. Be yourself maksudnya kita janganlah cuba nak jadi orang lain kan. Kita nak, kalau kita ni memang orang sederhana, janganlah kita nak lagak macam orang yang banyak duit kan. Kalau kita mampu beli lipstick yang berharga berapa? RM25 kan. Asalkan ada lipstick, okey lah. Tak semestinya nak kena pakai lipstick macam Siti Nurhaliza kan. Nak ada jenama-jenama. Kemudian ada orang, dia dekat tempat kerja lain kan, kat rumah lain. Ini pun pelik juga kan. Jadi sebab apa kita nak menjadi orang lain kan? Cuba kita jadi diri kita kan. Mana kalau kita ni jenis berkemampuan sebanyak itu kan, kalau sedekah hanya mampu RM10, RM10 lah. Jangan pada hari itu nak tunjuk kat kawan kita bagi RM50. Be yourself kan. Itulah kadang-kadang kita, itulah maksudnya kita ada banyak topeng yang kita pakai kan. Kadang-kadang itu bukan diri kita. Yang seterusnya, tips nak mengelakkan kita jangan cepat emo ataupun stres ni, kita kena percaya pada gerak hati. Apa gerak hati kita kata kan? Sebab gerak hati ni adalah ada rasa yang paling murni, paling suci lah kan. Dia ada dalam diri kita ni, yang manusia ni sebenarnya dia nak kepada kebaikan tau. Tapi kadang-kadang tak sampai kan. Ada orang bercakap dari isi hati kan. Kalau penyanyi tu, kalau dia menyanyi daripada hati dia, kita dapat menghayati kan lagu tu. Maknanya ada rasa kita dengar kejujuran daripada itu. Jadi dalam apa saja kita buat kan, saya rasa ibu paling tinggi dia punya gerak hati kan. Dia sebelum balik rumah, kalau hati dia dah rasa macam ada something kan, maknanya ada sesuatu yang anak dia ni sedang lalui yang dia sangat risau. Itu kehebatan seorang ibu kan, sebab dia mengandungkan anak tu. Jadi apa yang gerak hati ibu ni, kita take note yang tu dan kita cuba cari penyelesaian yang baik kan. Dia keyword dia mesti baik, positif kan. Ini cara nak mengelakkan diri daripada emo dan rasa stres. Kita ni sebab apa kita rasa marah, sebab kita tengok balik kan, dia ada banyak sangat negatif. Kita tak puas hati kan, sakit hati kan, sakit hati kan. Tadi gerak hati sedap rupanya, gerak hati. Kita nak hati yang sentiasa bergerak kepada kebaikan kan.
sakit hati kan. Macam-macam lah kan. Tawar hati. Kan? Jadi hati ni banyak negatifnya kan. Jadi careful bila saya kata gerak hati tu adalah gerak hati yang tenang. Ya. Itu. Yang seterusnya apa tips nak mengelakkan kita jangan stres atau emo ni kan. Kita kena lepaskan pemikiran yang tidak menyenangkan. Macam mana nak lepaskan pemikiran tu? Ini satu teknik yang perlu ada kan, lepaskan. Kalau kita masih pegang kan, kita masih berfikir contohnya kan, sebab apa kan, aku ni kan asyik pergi ni tak bertuah je kan. Tak bertuah je. Kalau ada cabutan bertuah, tak pernah dapat pun kan, cabutan bertuah. Jadi dia memikir bahawa aku ni memang tak ada tuah. Adakah pemikiran ini satu pemikiran yang rasional ataupun tak rasional kan? Ini satu cabaran bagi kita ataupun ibu bapa kan. Kalau kita rasa kenapa anak tiba-tiba ada je anak-anak sakit kan. Setiap bulan ada je anak sakit. Jadi dia rasa ada satu pemikiran yang tidak menyenangkan kan. Jadi cuba ubah pemikiran tu. Kalau sakit ni makna Allah uji. Kan? Sebab itu saya kata tadi kita kena sentiasa mendengar, membaca, mendengar sesuatu yang ilmiah supaya kita bila ada ilmu kita berpandu ke ilmu kan. Maknanya bukan berpandu kepada emosi kan. Maknanya kalau kita diuji dengan sakit, diuji dengan tak ada duit kan, diuji dengan pelbagai masalah, kita kembali kan kepada ilmu. Jadi lepaskan pemikiran yang negatif, yang tidak menyenangkan dengan menambahkan ilmu, membaca. Mak Saleh, saya dengar satu YouTube kan. Apa dia kata? Kalau you nak berjaya, read. Mak Saleh cakap tu, read. Kita orang Islam ni kan, kita dah belajar dah. Al-Quran masa mula-mula diturunkan, apakah the first verse kan di Quran. Kita IIC ni mestilah dia adik-beradik UAE kan, kita belajar semua ni kan, Islamic Foundation Iqra kan, Iqra, bacalah. Tapi orang Islam tidak mengamalkan membaca kan. Tapi Mak Saleh, saya tengok satu YouTube, dia kata read. Whatever you want to do, read a lot of books kan. Itu. Jadi membaca ni boleh mengurangkan stres kan. Sebab kita ada ilmu macam mana kita nak mengendalikan stres kan. Jadi kita cari buku. Macam mana nak mengendalikan stres. Ada banyak buku tentang stres. Kita baca semua tu. Kemudian kita conclude apakah cara yang terbaik kan. Alright. Seterusnya tips kan nak mengelakkan kita jangan daripada emosi ni, kita kena tegas kan. Kena tegas membuat keputusan. Kadang-kadang bila kita suruh buat keputusan, tak tahulah, ikut abang lah. Itu yang abang pula ikut ayang lah. So mana keputusannya kan? Kemudian anak pula tanya, Bu, bila nak beli ni? Macam mana kita punya hujung minggu ni? Entah. Maknanya tidak ada keputusan, kita pun tak boleh buat decision. Jadi ini pun stres. Stres juga. Kalau orang tak boleh buat decision ni sangat stres. Kalau belum kahwin lagi stres. Bila nak tetapkan tarikh ni? Tak tahu. Ikut you lah. Yang dia pula ikut you lah. Jadi tidak ada decision. Maknanya bila tak ada decision, tak ada plan kan. Bila tak ada plan, terus yang tak ada plan memang plan for fail lah kan. Jadi ini juga reason yang menyebabkan seseorang tu stres kan. Jadi tips dia, kita kena buat keputusan dan tegas dengan keputusan yang kita buat. Maknanya kalau kita dah nekat nak buat keputusan tu, macam kita dah nekat nak sambung belajar, ambil diploma dekat ICC, nekat buat sampai habis. Kan? Memang tengah belajar ni macam-macam cabaran kan. Tak cukup masa lah. Kalau time-time assignment last minute tu, ya Allah, bila buat assignment tu, kalau boleh lagi sejam tu kan, pulun sampai dah rasa misal kalau aku buat awal-awal dulu kan kesenang kan stres kan. Itulah kita, nasib kita tengah belajar ni kan, bekerja, belajar, itu bukan senang. Kemudian kita ada tanggungjawab lagi kan. Jadi tips dia, bila kita buat keputusan kita nak belajar ni, kita kena tegas. Kita akan terus
dengan keputusan kita nak tamatkan diploma ni sampai dapat. Contoh Yang seterusnya, kita dia ada banyak tips ni kan. Kita kena buang tabiat mudah tergores hati. Dia kadang orang kata alah, sebab apa kita ni mudah tergores hati kan? Cepat sentap je Khairul. Cepat sentap. Tapi yang menariknya, culture ni hanya ada pada tak tahulah kan. Culture tu ada pada kita je. Ya, betul. Why this culture tak berlaku pada culture yang lain kan? What happened to our culture ni kan? Culture cepat sentap ni kan? Jadi kita pun, kalau kita kaji kan, sebab apa orang Melayu ni cepat sangat terasa kan? Cakap sikit pun terasa kan? Mungkin kan. Daripada kecil kita ni kadang-kadang mak ayah garang kan? Tak pernah pun. Jadi perasaan kena marah tu, perasaan rasa tak dihargai tu kan, dia dah rasa macam itulah kan, dah sebati. Tapi sepatutnya kalau dah sebati, kalau kena kutuk tak ada masalah kan. Tapi sebenarnya kesan terlalu lama rasa tidak dihargai tu sebenarnya dia mewujudkan satu perasaan yang tak baik sebenarnya kan, menyebabkan dia punya emosi tu tak kuat. Sebab apa orang Melayu kalau pergi luar negara kan, dia macam-macam cabaran di luar negara tu berlaku, tetapi sebab environment tu adalah environment yang iyalah, kalau macam di Jepun contoh kan, semua orang bergerak laju. Jadi dia sebagai Malay kan, dia bergerak sama-sama dengan orang Jepun kan, laju. Kalau Jepun tu marah dia, kenapa you lambat kan, dia tak terasa hati pun kan. Tapi kalau kat Malaysia, kenapa you lambat? Dia pula bereaksi. Kan? Dia bereaksi pula. Alah, orang lain lambat, kenapa saya pula dimarah kan? Tiba-tiba pula sentap. Contoh kan, itulah. Jadi saya nampak culture kita ni kan, culture ni bukan setakat culture dalam bentuk society kita kan. Kadang-kadang culture tempat kerja pun. Kan, budaya dalam tempat kerja ni, orang datang lambat okey kan. Orang lambat meeting pun okey kan. Meeting not on time kan. Jadi budaya tu kan. Jadi dalam kita bekerja ke, dalam kita dengan anak-anak, dengan suami, isteri pun, kita jangan cepat terasa hati kan. Itu stop dulu. Dan bila stop, kita cuba dengar dulu kan. Dan kita cuba analisis dulu apa yang sebenarnya kan yang berlaku. Alright. Yang seterusnya, tips yang seterusnya, yang last lah ni, kita hendaklah merendah diri, jadilah boleh diajar. Jadilah apa-apa situasi kan, kita belajar sebenarnya. Macam hari ni anak kita tu tiba-tiba dia tak puas hati yang kita kan. Jadi dia bagi tahu sebab apa kan. Dia bagi tahu belajar online ni susah kan. Kita marah dia kan, sebab apa you tak buka online kan. Lepas tu kenapa baring kan, tak duduk. Jadi kita nak faham macam mana belajar online ni sebenarnya kan untuk anak-anak ni. Adakah mudah bagi diorang kan untuk, sebab dulu sekolah cikgu kalau tak boleh jawab, dia suruh budak ni bangun atas kerusi ke kan. Kalau tak datang sekolah, kita boleh bagi tahu, hantar surat kan. Tapi sekarang ni tak ada benda-benda tu. Jadi anak-anak ni macam mana dia belajar kan. Jadi kita parent kena belajar macam mana anak-anak belajar secara online. Apa step-step yang perlu ada kan. Kemudian kita bagi tahu anak-anak ni apa persediaan sebelum nak online kelas kan. Apa perlu ada, apa dia perlu tahu kan. Jadi kita jadi sebagai pelajar, macam mana anak-anak kita belajar. Jadi tapi yang bagus kita ni kan, macam you all yang ambil diploma ni, you all belajar. Anak-anak kita tengok kita belajar. Malam-malam dia tengok kita buat assignment pulun. Mak dia, ayah dia pulun kan depan laptop. Buat apa tu mama kan? Ni mama tengah buat assignment. Kau jangan kacau. Tak ada, mari sini tengok ayah kan. Tengok mak dia kan buat assignment kan. Sampai jauh malam kan. Jadi ini anak dia tengok. Dia jadikan kita model tau. Dia kata, mama dia pun kerja. Itu mama pula seronok. Mama dapat A kan. Dapat 4A subjek ni kan. Cerita pula dengan anak tu kan. Jadi anak tengok, suasana belajar, pembelajaran berlaku dalam rumah. Inilah contoh yang saya maksudkan belajar kan. Maknanya bila kita belajar, kita pun tahu anak kita pun menghadapi hal yang sama macam mana kita susah belajar online, anak kita pun sama. Jadi kita sama-sama dengan anak kita ni kan.
Gitu. Itulah Leni poin yang saya boleh berikan. Baik Cik Khairul. Terima kasih Cik Khairul. Sangat jelas huraian daripada Cik Khairul sebentar tadi. Terima kasih Cik Khairul. Okey, baiklah sebelum kita teruskan ke sesi berikutnya, ke soalan yang berikutnya, suka saya di sini untuk mengwar-warkan kepada para peserta sekalian untuk tekan link di ruangan chat room kita untuk e-sijil anda. Okey, sila tekan link di ruangan chat room kita sekarang. Terima kasih. Baiklah. Untuk sesi seterusnya, saya serahkan kepada rakan moderator saya, Saudari Wahida. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Leni Mayuna dan juga Encik Muhammad Khairul Zain atas penjelasannya tadi. Baiklah Encik Muhammad Khairul Zain, soalan saya yang keempat. Terima kasih Encik Zaki Zakaria atas tanda bagus, maknanya dah isi ya di link untuk e-sijil tadi tu. Baiklah Encik Khairul Zain, soalan saya keempat. Mungkin Encik Khairul Zain nak minum air dulu ke sebelum saya mulakan dengan soalan yang keempat? Yes, minum dulu Minum dulu. Faham. Terima kasih Wahida. Sama. Faham, bercakap banyak ni kering tekak sebenarnya. Baiklah, soalan saya yang keempat, soalan kami yang keempat, adakah wajar bagi pihak berwajib mewajibkan penyertaan penuh dalam kelas sebagai pengukur kedatangan, dan jika tidak, murid-murid boleh dianggap ponteng dan dikenakan tindakan gantung sekolah. Bagaimanakah pandangan Encik Muhammad Khairul Zain atas soalan kami ini? Dipersilakan. Okey Wahida, ini soalan ni kan banyak ibu bapa sebenarnya ialah ikut kajian ramai ibu bapa sebenarnya tertekan dan ramai yang tidak berpuas hati dan tidak bersetuju dengan cara ini. Tapi kita nak memahami dulu kalau dulu sebelum pandemik berlaku, memanglah kehadiran ni sangat penting penyertaan dalam kelas. Kalau cikgu tanya mesti jawab. Kalau tak boleh jawab, cikgu denda betul tak? Cikgu akan denda. Keluar kelas ke, lama-lama kita sekolah dulu naik atas kerusi, berdiri atas kerusi sebab tak boleh jawab. Kadang tak prepare tak buat kerja sekolah. Ini participation dalam kelas ni sangat penting Tapi cuba kita nak faham sekarang ni, kita berada dalam kelusuan pandemik Apa maksud kelusuan pandemik ni COVID-19 Pelajar-pelajar ni kalau kita tengok, dia dah mula kurang motivasi belajar dalam PDPR. You pernah dengar tak perkataan burn out? Burn out ni maksudnya dia dah tak boleh dah belajar. Bayangkan kalau secara face to face pun dekat sekolah pun, saya rasa you all cikgu-cikgu pun dapat rasa susah nak menarik perhatian ada certain anak murid ni yang hyperaktifnya dan tak berapa aktifnya nak menarik perhatian dia orang ni untuk stay dengan kita Bayangkan PDPR ni. Mengikut kajian daripada PBB kajian tabung kanak-kanak PBB, dia mengatakan kumpulan B40 kumpulan B40 ni kajian dibuat di Lembah Kelang yang anak-anak duduk di Pansapuri sekitar ibu negara. 6 orang daripada 10 murid hilang motivasi untuk mengikuti PDPR. Jadi bayangkan ramai. Mana konting melalui online tidak dapat dielakkan. Ini kalau cerita yang datang secara face to face pun lagilah Jadi ini adalah kita panggil generasi ini generasi lost generation. Generasi yang hilang Sebab apa dipanggilkan generasi yang hilang? Sebab kohort pelajar yang ini mereka ni didapati tercicir. Katalah dia sekarang dalam tingkatan 5 dalam darjah 5 macam tu ataupun darjah 4. Kalau dibandingkan sebelum pandemik, budak darjah 4 sudah menguasai banyak kemahiran yang lebih advance banding dengan budak tahun 4 pada tahun ini. Sebab tahun ni pelajar kita sudah ponteng kelas sebanyak 250 hari tau. Semenjak sekolah buat online PDPR, kita di Malaysia ni, saya dengar Astro Awani, pelajar Malaysia yang paling lama pelajar-pelajar di Malaysia ni paling lama tidak ke sekolah. Jadi ini adalah lost generation. Jadi kualiti pelajar tahun 2,
Pada tahun ini 2021 banding dengan tahun 2019 berbeza ya. Belum lagi cakap yang ambil SPM kan. Yang ambil STPM ya. IPSR dah tak ada dah tahun ni. Jadi sangat berbeza kan. Jadi kita tak tahu kebolehan anak kita pada umur 12 tahun ini adakah sama dengan kebolehan kanak-kanak lain yang berumur 12 tahun pada tahun sebelum ni. Ini dikatakan dikhawatiri the lost generation kan. Ilmunya, kemahirannya telah menjadi kurang. Kemudian murid sekolah rendah kan, kalau kita tengok kan, dari segi tidak datang sekolah kan, keciciran ke sekolah ni pada tahun 2020 kan, pada tahun 2020 jumlah dia meningkat 0.13%. Pada tahun 2019 budak-budak tercicir sekolah ni kan 0.12%, naik 0.01% pada tahun 2020. Sekolah menengah pula lagi ketara kan. Sekolah menengah pada tahun 2019 yang tercicir sekolah ni 1.14%. Bila tahun 2020, bila pandemik berlaku, jumlah pelajar yang tercicir naik kepada 1.26%. Ramai tercicir. Jadi ini nampaknya menunjukkan bahawa pelajar kita belum bersedia kan, belum bersedia. Jadi pihak berwajib kan, especially the kementerian kan, kita nampak bahawa masalah kita sekarang ni pelajar kita ataupun sekolah, ibu bapa tidak mampu menyediakan peranti laptop tu tak ada kan. Kemudian kita juga ada masalah capaian internet tu. Kadang-kadang bila capaian internet tidak bagus, jadi macam mana anak-anak ni nak meneruskan pembelajaran? Itu pun kita belum settlekan lagi kan. Ramai lagi anak-anak luar bandar, anak-anak yang B40 yang tidak ada laptop. Kalau laptop pun berkongsi dengan adik-beradik berkongsi. Jadi macam mana nak efektif belajar kan? Jadi kena ada pendekatan, perubahan pendekatan kan. Maknanya sekolah dah kena mula open, macam nak promote open university pula kan. Open university ni kan everything online tau. Dia ada dashboard. Dashboard ni maknanya you pergi kepada dia punya laman web, kita buka, dia ada lah dashboard tu. Kalau kita nak tengok hari ni ada subjek apa, kelas apa, dia dah beritahu semua subjek-subjek yang ada. Kemudian pukul berapa kelas, bila nak submit assignment. Kemudian rakaman lecturers boleh access. Maknanya pada hari tu kalau kita tak dengar lecture pada hari tu, kita boleh dengar hari-hari yang lain. Jadi dia dah ada satu sistem, Google Meet tu, dia rakam dan boleh access oleh student. Jadi kalau benda ni boleh dibuat oleh sekolah, oleh universiti, college, dia tak berlaku lah keciciran. Maknanya dia tahu apa yang dia tertinggal dan dia refer balik dalam website. Aplikasi kan, macam OUM dia ada aplikasi. Kita nak tengok, kita dah bayar yuran belum ke kan, dia ada. Kita tarikh-tarikh bila nak hantar assignment, semua ada dalam aplikasi tu. Jadi di mana-mana maklumat ni ada. Masa kita belajar dulu, kita kena tengok papan kenyataan kan. Sekarang semua di tangan kita je. Jadi nampaknya kita belum lagi ke arah itu. Jadi kita tak boleh nak ambil tindakan lah kalau pelajar ni ponting kan. Tak boleh datang sebab isu PDPR kita belum lagi dapat selesaikan. Sebab itu ada yang kata kena datang sekolah. Banyak parent dia buat interview kan. Parent pun surrender. Dia tak boleh nak bantu anak-anak dia sebab dia pun tak pernah belajar pun kan subjek tu. Kalau you all guru-guru di Taska pun, kalau tanya saya pun tak tahu apa silibus yang you all ajar pada anak-anak saya dulu kan. You all je tahu. Jadi parent memang surrender. Dia memang nak ada pertemuan anak dengan guru tu mesti berlaku. Kalau tidak, dia bukanlah pembelajaran. Jadi jawapan saya, kita tidak boleh ambil tindakan lah pada masa ini. Itulah Wahidah jawapan daripada saya.
Betul tu, harap-harapnya adalah cikgu-cikgu dalam ni yang boleh mendengar sedikit sebanyak luahan hati para ibu bapa juga ya melalui kaji selidik yang telah dilakukan sebelum ni. Baiklah, terima kasih banyak Encik Khairul Zain. Seterusnya Saudari Leni untuk soalan yang berikutnya buat ahli panel kita, dipersilakan. Okey, terima kasih Saudari Wahidah. Okey, untuk soalan yang berikutnya dia berbunyi begini Encik Khairul. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan ibu bapa supaya tidak tertekan untuk mengurus anak-anak di rumah suatu pandemik? Sebab bila kita ber-PDPR ni Encik Khairul, secara tak langsung memang pasti sangat-sangatlah kan ibu bapa yang akan tolong anak-anak akan sama-sama dengan guru-guru yang sedang online tu sama-sama mendidik mengajar anak-anak waktu sedang beronline tu kan. Jadi soalan dia macam mana untuk elak, sebab memang kita banyak dengar ibu-ibu tertekan, ibu bapa tertekan waktu mengajar anak-anak, sebab kadang-kadang anak ni pun kadang-kadang bila diorang kecil lagi dan belajar dekat online ni pun susah sikit nak fahamkan. Jadi kadang-kadang tu bila tanya dekat ibu bapa, kadang-kadang ibu bapa pun dah stres. Jadi bagaimana cara kita untuk mengelakkan situasi tersebut Cik Khairul? Okey Leni, betul tu kan. Kita sebagai ibu bapa ni kan baru faham tau, tugas guru ni bukan mudah. Komplain guru senang, komplain cikgu paling senang kan. Cikgu ni tak betul lah, cikgu ni itulah inilah kan. Sebenarnya bukan mudah kan untuk menjadi guru ni kan. Bila berlaku pandemik ni, barulah ibu bapa faham dan barulah dia merasa stres kan tentang ni. Jadi antara langkah-langkah kan, kalau kita nak tengok macam mana nak membantu anak-anak ni kan, yang pertama sekali kan, kita kena pasti apa keperluan kan, sebagai ibu bapa, apa keperluan yang perlu dipersiapkan untuk online ni kan. Jadi kalau yang ni pun ibu bapa tak tahu kan, bahawa dia perlukan laptop kan, dia perlukan data plan kan. Tapi kita tengok juga adakah semua ibu bapa mampu nak menyediakan data plan, laptop, anak seorang satu kan. Adakah ada kemampuan? Yang ini menyebabkan parent tertekan sebenarnya, sebab ada benda yang dia tidak boleh kontrol tau, macam dia ada masalah kewangan. Kecuali sekolah nak bagi ibu bapa yang tak ada laptop ni seorang satu anak dia laptop kan. Tapi itu tidak berlaku. Dan tidak ada lagi kan, adalah dulu bantuan-bantuan kan, dia bagi macam tab kan pada anak-anak orang susah kan. Tapi masalahnya yang M40 ni kan, macam golongan-golongan yang macam guru-guru, ialah guru sekolah rendah ataupun pekerja-pekerja kilang ataupun ialah pendapatan mereka 1,500 ke bawah kan. Macam mana dia nak beli kan laptop seorang satu? Ataupun kalau anak seorang pun nak beli laptop pun 1,000 lebih kan. Ada juga laptop yang murah kalau pergi ke kedai komputer kan. Jadi ini yang menyebabkan yang stres pasal keuangan. Jadi adakah ibu bapa sanggup nak pinjam adik-beradik, pinjam pak saudara, kawan-kawan nak belikan laptop untuk anak-anak? Kata aku pada anak nak bagi kau pinjam pula kan. Jadi itu antara tekanan terhadap ibu bapa kan, ketidakmampuan untuk menyediakan keperluan yang diperlukan oleh anak-anak. Kalau ada pun itulah terpaksa berkongsi. Tengoklah nasib kan, berebut. Yang kedua, apa yang ibu bapa perlukan, langkah-langkah yang perlukan adalah memberi tunjuk ajar pada anak kan, bagaimana nak online ni. Sebab bila dia bekerja, anak-anak ni dia kena tahu macam mana nak online. Kalau anak-anak kita dah besar kan, umur 12 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, dan kita faham lah dia orang mudah nak online kan. Tapi kalau yang baru ni dia tak tahu macam mana nak submit. Macam mana nak submit kerja sekolah tu kan, macam mana nak submit ujian. Lepas tu dia seorang-seorang kat rumah, mak ayah dah kerja. Jadi kalau mak ayah dia tak tahu proses tu kan, dia pun tak berkomunikasi dengan guru macam mana nak hantar kerja sekolah, apa yang diperlukan untuk kerja sekolah. Kalau ini tak ada kan, tak pernah difikirkan oleh ibu bapa tu, memanglah sesi pembelajaran anak tu kan akan orang kata ke laut kan. Kita tak tahulah anak kita ni dia buka, lepas tu kerja yang cikgu suruh hantar sebab kita nak evaluate. Sebagai guru, you all kena evaluate anak murid kita ni perkembangannya, tak hantar.
Kalau saya tengok sekolah anak saya tu, dia hantar ni nama-nama yang belum lagi submit, ibu bapa kan. Ibu bapa kena respon, anak dia belum lagi submit. Macam-macam jawapan ibu bapa. Bapa dia offshore lah kan. Jadi mak pun stres sebab ayahnya tak ada pun kat sini kan. Tapi macam-macam sekolah minta. Jadi ada anak yang belum hantar assignment. Jadi itu pemahaman ibu bapa tentang proses pembelajaran yang anak dia sedang lalui itu, dia kena faham. Bila dia punya exam tu bila? Kalau mood nak submit tu macam melalui Telegram ke, melalui WhatsApp ke, kalau hantar dalam Gmail macam mana kan? Ini kalau ibu bapa tidak ada pengetahuan tentang ini, jadi terbantutlah pembelajaran anak sebab dia dah jadi second teacher kan. Kalau dia tak boleh bantu ni, agak sukar kan. Lagi sukar bila dia pun tak communicate dengan guru kan. Jadi cikgu pula dia tunggu-tunggu. Kok mak ayah ni nak call tanya, tak ada pun call kan. Jadi dia secara perlahan beransur-ansur hilang daripada radar kan. Anak ni kita tak tahu dah, anak murid kita ni tahun ni anak murid kita kan. Tak tahu macam mana performance dia kan. Kita sebagai guru ni kadang saya faham, bila kita dah diberi tanggungjawab, kita nak tahu tu setiap prestasi anak murid kita ni. Sebab bila ada anak-anak berjaya, kalau percentage anak-anak murid ni berjaya, itu menunjukkan kejayaan kita sebagai guru dia kan. Macam saya lah, saya jadi bos kan. Kalau ada anak buah saya yang tak perform kan, makna saya yang tak perform. Sebab cara kita bagi tahu anak buah kita untuk buat kerja ni tak clear kan. Yang tu. Okay, seterusnya langkah yang ketiga, jika ada masalah kan, macam jimit, kena maklumkan. Ini langkah-langkah yang perlu ada. Maknanya kalau cikgu parent kan, data plan dah habis. Lepas tu nak top up memang tak cukup. Duit dah habis beli beras untuk hari tu je. Lauk hari tu dah habis kan. Jadi macam mana? Jadi call cikgu tolong top upkan data plan saya boleh? Contohlah kan. Ini mana parent pun tak sedar data plan dah habis. Anak pun tengok ayah. Kenapa? Anak pula senyap. Dia tengok pusing tak keluar, dia senyap kan. Buka. Rupanya ada benda yang teknikal tak ditangani kan. Ini parent kena faham benda-benda yang teknikal ni. Banyak parent kena tahu. Yang seterusnya, yang keempat, ambil tahu dan ambil berat pembelajaran anak kan. Maknanya kena tiap hari balik kerja tu kena tanya tadi belajar apa. Tapi anak kita ni kadang-kadang ni marah kita tanya dia kan. Dia marah kita tanya dia belajar apa tadi. Paling dia pantang dia tanya dah hantar dah. Macam mana jawab tadi? Ya, nak tak nak je. Kat situ dia menguji kita punya kesabaran kan. Jadi kita kena stop. Okay, slowly bila dia dah nampak tenang kan. Tengah-tengah makan tu baru tanya kan. Rasa sekarang mesti exam kan. Puteri kan, tadi rasa adik sekarang mesti exam kan. Jadi macam mana kan. Boleh ke jawab kan. Kadang-kadang anak kita dia dah dapat jawapan result. Dia dapat tak bagus markah kan. Kita expect anak kita dapat 90. Anak kita tunjuk dia dapat 69%. Apa kita punya first impression bila anak kita dapat 69%? Kita tahu anak kita ni bukan baca pun kan. Memanglah kalau okey kita paksa dia baca. Malam tadi kita suruh dia baca kan. Tapi dah baca buku tapi dia dapat 69. Apa kata-kata pertama kita keluarkan pada anak kita? Puji dulu, lepas tu galakkan dia untuk usaha lagi kemudian. Itulah yang sebaik-baiknya kan, ketika rasional. Kadang-kadang tu lah, hari tu bad mood kan, bad mood. Katalah ujian tu dapat pada hari kita punya markah prestasi kerja kan. Tiba-tiba bos bagi rendah, markah anak pun rendah kan. Jadi suasana tu, suasana ketika itu yang efek dia kita, anak pula pun kan. Dia rasa macam hari ni memang hari bad day. Aku dapat rendah, anak dapat rendah. Sembuh kan. Ini kita perlu elak lah. Kalau tidak menyesal. Anak rasa dapat 69 tu dah okey sebab yang lain semua rendah. Contoh. Sebab itu kita nak tahu kan, highest berapa. Jadi kadar soalan tu susah ke senang, itulah kita perlu ada teknik cara berfikir yang orang kata secara intelek lah kan. Maknanya kita tidak emosi. Emosi, intelek. Dua perkara yang berbeza kan. Jadi kita dah terpelajar ni. Ada diploma, kita terpelajar. Dia dah mula boleh berfikir aras tinggi. Kan? Yang tu.
Itu yang keempat ibu bapa perlu lakukan. Dia kena ambil tahu, ambil berat tentang prestasi akademik anak dia kan. Tapi dengan melihat positivity dalam anak dia kan. Kalau ada negatif pada anak dia, tengok aspek yang positif. Macam Wahida cakap tadi kan, betul sekali. Yang terakhir sekali, masa bersama anak tu penting. Yang ni paling sukar kan, masa bersama anak. Ini kita kena selalu make sure kita sentiasa ada meluangkan masa dengan anak-anak. Dalam sehari tu jangan tak ada komunikasi langsung. Kan? Kalau kita dengan anak ni yang kecil ni, dia suka kita belai, dia pegang, dia temperament tu kena ada. Kalau perlu buat. Supaya dia rasa macam parent ni sentiasa ada. Sebab anak ni dia percaya dengan kita je, attachmentnya. Biar dia percaya dengan kita je. Kalau nak cerita apa-apa, biar dengan kita je. Jangan dia cerita dengan orang lain. Kan? Bila dia cerita dengan orang lain akan bagi nilai yang tak baik untuk anak. Biarlah kita memberi nilai kepada anak kita. Itulah ini. Menjawab soalan tu tadi, soalan nombor 5. Ya. Baik, Cik Khairul. Betul tu apa yang Cik Khairul sampaikan sebentar tadi. Yelah, kadang-kadang tu kita bila macam Cik Khairul cakap tadi, bila kita dapat markah appraisal kita rendah, balik rumah anak bagi tahu markah dia pula rendah, kita dengan emosi mulalah nak marah. Ini je ke yang kamu boleh dapat? Kan? Padahal kita tak tanya, kita tak selami hati dia kenapa dapat macam ni. Padahal Tantan 69 tu adalah markah yang paling tinggi waktu tu. Betul tak Cik Khairul? Ya, betul. Sangat jelas huraian daripada Cik Khairul sebentar tadi. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan ke sesi seterusnya bersama Saudari Wahida, ingin sekali lagi saya mengingatkan kepada para peserta sekalian untuk tekan link di ruangan chat room kita untuk isi jail. Terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Wahida Amiruddin untuk soalan berikutnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Leni Mahyuna. Okey, baiklah Encik Muhammad Khairul Zain. Soalan yang ke-6, bagaimanakah mengatasi masalah seperti masa yang terhad untuk ibu bapa itu sendiri memantau PDPR anak dan juga kekurangan peralatan ataupun peralatan yang terhad untuk menjalankan kelas online di rumah. Macam yang kita boleh lihat sekarang, macam pengalaman saya, anak saya sendirilah dalam kelas dia tu tiba-tiba ada tengah belajar, tiba ada seorang tu cakap, cikgu saya kena stop sekarang sebab abang saya nak pakai handphone ni untuk kelas dia pula. Jadi itu menimbulkan rasa macam tak selesa lah untuk anak tu sendiri belajar. Apa pandangan Encik Muhammad Khairul Zain? Betul Wahida, soalan ni. Yalah, cikgu pun rasa tak selesa kan. Tiba-tiba kita tengah seronok mengajar, tiba-tiba dia kata abang dia nak pinjam kan. Cikgu pun rasa macam hilang motivasi kan nak mengajar. Memanglah suasana pandemik ni kan, dia satu masalah yang kita kena ingat tau, ada masalah yang boleh kita kawal, ada masalah yang tidak boleh kita kawal. Jadi kalau masalah tu beyond our control, kita jangan rasa tertekan, betul tak? Macam abang dia nak ambil tak apa, maknanya kita tak apalah, kita bersangka baik kan. Aku dah ajar dia dalam masa katalah 40 minit, dia dapat 20 minit lagi abang dia ambil. Kita mengandaikan bahawa 20 minit yang kita bagi pada dia tu positif kan. Dia dah dapat capai apa kita sampaikan kan. Tapi sebab dia tidak ada kemampuan, dia kena kongsi. Jadi cara kita berfikir tu, kita beri ruang kan supaya kita tak stres. Ini untuk guru kan. Kalau untuk ibu bapa ni, masalah ni adalah masalah yang sangat sukar. Sebab apa kan? Dari segi masa ni, semua orang menghadapi pengurusan masa yang sangat kritikal dalam hidup. Kan? Bila kita bangun, sekarang tak apalah, ada orang yang boleh, kalau dia bukan frontliner, dia boleh daripada rumah kan. Tapi kalau cikgu, you all kena datang sekolah, kena buat persiapan kan. Itu pula ada yang sambung belajar lagi kan. Jadi seolah-olah rasa masa tu tak ada. Sebab apa yang diperlukan untuk memberi perhatian pada anak-anak ni, kita kena bagi masa yang betul-betul berkualiti kan. Jadi apa perlu kita buat kalau kita menghadapi masalah masa ni, kita kena kreatif kan. Tak semestinya kena allocate waktu kan, pukul 5 kan ataupun pukul 8 malam kan. Nak set dah. Kita akan buat dengan anak kita ni, nak tengok dia punya kerja rumah ke kan. Mungkin kita boleh buat pada masa-masa yang senggang kan. Mungkin tengah sebelum makan ke. Kita boleh cari secara kreatif masa-masa yang sesuai. Sekarang ni nak keluar, kalau dulu
kita berjalan-jalan kan. Dulu kita selalu pergi keluar makan dengan anak-anak kan. Masa tu kita ambil peluang kan. Masa tu fikiran kita pun nak makan je. Jadi masa tu kita nak tahu kan anak kita punya progress kan. Yang tu. Yang seterusnya, kalau dari segi kata masa kan, masa yang terhad ni, dia kena mula dari sekarang. Kalau dalam fikiran dia kata nanti dia akan tengok anak dia kan. Nanti kita orang Melayu ni kan, besok lusa tulat tak buat-buat juga kan. Ini satu cara lagi, buat sekarang kan. Mungkin lepas habis ni terus tanya anak sekarang. Supaya kita dah tahu dah di mana progres anak kita kan. Apa yang dia telah lalui selama setahun ni kan, Januari sampai Oktober. Tapi kalau kita dah buat, bagus. Tapi kalau belum buat, sekarang lah. Itu bukan dengan masa kan. Masa ni kena buat sekarang. Bila kita bersama dengan anak, satu tips yang sangat penting kan, pastikan anak tidak pegang gadget dan kita pun tak pegang gadget. Ini bila sembang dengan anak, kita pun tengok handphone, nak jawab juga WhatsApp yang kita dapat, anak tengah bercerita kan. Sama juga kita tengah bercakap anak pun tengok handphone kan. Ini buang masa namanya kan. Dia kata dia ingat dia dah meluangkan masa, rupanya sama-sama membuang masa kan, sebab tidak berada kan. Masing-masing tidak berada pada isu yang sedang dibincangkan. Ini pun menjadikan kita dah buang masa kan. Niat tu kan, nak cari masa, nak menyelesaikan masalah ni, rupanya dia tidak gunakan masa tu dengan sebaik-baiknya. Baiklah, dari segi peralatan terhad ni, kita memang kesian lah apa ibu bapa boleh buat. Kalau ada duit, ada kedai komputer yang menyediakan harga yang murah kan. Jadi kalau rasa segan juga, carilah jalan kan, idea-idea. Kita ni hidup kena ada idea kan. Kalau kita rasa memang tak cukup duit, tanya orang kedai, boleh tak nak bayar ansur? Contoh kan, bayar ansuran. Saya tak mampu tu kan, saya B40 kan, terus terang kan. Saya nak bayar ansur-ansur, nak beli komputer ni kan, komputer yang murah kan. Jadi sebab itu, kalau kita ada masalah, kita kena mohon bantuan kan. Sekarang ni senang, bantuan kan, kita dapat iCitra kan, apply, adik-beradik pun beritahu, apply sekarang. Jadi bila dapat iCitra kan, why not kan, daripada kita beli kalau kita rasa anak kita ni memerlukan, jadi kita gunakan duit tu untuk pembelajaran anak-anak kita kan. Tapi kalau kita rasa ada lagi benda yang lebih penting, itu terpulang pada ibu bapa kan. Sebab itu ibu bapa kena berfikir secara smart kan. Jadi ada juga rasa macam nak photostat ke kan. Photostat dulu apa yang cikgu share dalam Google Meet ke dalam WhatsApp tu kan, bagi anak. Jadi kat situ mak ayah boleh lah kan go through dan faham apa anak aku belajar sebenarnya kan. Kalau semua dalam online, saya pun tak tahu anak saya dia dah hantar dalam dia punya Telegram tu apa dia hantar kan. Yang ini. Ini kalau betul-betul ibu bapa kan nak memastikan kan tak ada masalah langsung dalam PDPR ni kan. Di fotostatnya nota tu. Dan komunikasi yang guru. Yang ini kita ni jarang. Saya pun jarang komunikasi dengan guru kan. Sebab kita pun faham kan. Dalam kelas ada ramai anak murid kan. Jadi kalau saya sebagai bapa, saya tak respon daripada apa guru tu nak, itu saya pun kadang baru pasal baru ada, saya minta maaf kan. Dan saya beritahu kan, saya akan respon dengan segera kan. Ataupun apa yang guru tu nak, saya akan buat kan. Jadi itulah. Kelas online di rumah ni, saya dah cakap tadi, capaian internet, ini satu masalah yang sangat-sangat kritikal kan, capaian internet ni. Kita belum cakap lagi dekat KL pun ada banyak yang tak boleh dapat kan. Kadang-kadang kalau dapat pun internet memang laju, tapi dengan 1 gigabyte tu, 1 gig je, berapa kelas je boleh habis kan. Jadi itulah, bila dia nak top up, dia tak ada duit. Jadi macam mana nak bantu kan. Yang ini kita pun tak dapat. Sebab kita nak paksa ibu ayah kan, belilah data plan kalau anak perlukan lagi kan. Kita tak boleh paksa sebagai guru kan. Jadi inilah masalah. Dan masalah ini ada masalah yang beyond control, ada masalah yang boleh ibu bapa tu secara kreatifnya mencari jalan kan. Jadi jawapan dia ibu bapa lah yang kena menyelesaikan masalah anak-anak kan. Guru cuba membantu
akhirnya anak-anak kita ni lah kita nak make sure diorang ni tidak termasuk dalam kategori the lost generation tu tadi. Itulah Wahidah. Baik, terima kasih banyak Encik Muhammad Khairul-Zain. Baiklah, dengan itu kita tutup sementara sesi soal jawab bersama dengan ahli panel kita. Kita teruskan dengan sesi seterusnya. Persilakan rakan moderator saya, Saudari Leni Mayuna. Baiklah, terima kasih. Okey, tamat sudah sesi wawancara kita bersama ahli panel kita iaitu Encik Khairul-Zain. Sekarang kita akan ke sesi berikutnya iaitu sesi cabutan bertuah. Okey, kita ada kita nak cari 3 pemenang untuk cabutan bertuah pada hari ini. Mari kita mulakan bersama-sama dengan rakan yang akan share screen sebentar lagi iaitu Saudari Mahlo ataupun Saudari Shirin. Okey, mari kita mulakan. Okey. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey. 1, 2, 3. Kita mulakan sekarang. Saya ucapkan buat Saudari Siti Aisyah binti Muhammad Nur. Kepada Saudari Siti Aisyah, jika anda berada di sini, sila tekan tanda tangan ataupun say hi kepada kami menandakan yang anda berada di sini. Dan sila tinggalkan alamat email anda di ruangan chat room untuk kami hubungi. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan. Ada ke Saudari Siti Aisyah di sini? Kalau tiada, kami akan cari pemenang yang berikutnya. Ada ke? Kalau ada, sila tekan tanda ini atau boleh isikan nama dan email address anda di chat room di sebelah ini. Ada ke? Atau saya tak nampak? Tiada ya? Kalau tiada, kami teruskan dengan nama yang bertuah yang seterusnya. Sebab kalau tak ada, kami tak boleh cari pemenang. Kita cari pemenang lain. Okay, mari kita seterusnya. Teruskan. Okey, Saudari Shirin. Mari kita lihat siapakah pemenang yang seterusnya untuk pemenang yang pertama ya. Najat binti Kokasih. Okey, Saudari Najat. Tahniah saya ucapkan adakah anda berada di sini. Sila tekan tanda ini ataupun boleh buka mikrofon dan say hi kepada kami. Ada ke? Kalau tiada, kami akan cari pemenang yang lain. Kami minta maaf. Ada ke? Kalau ada, Saudari Najat binti Kokasih, sila angkat tanda tapak tangan ini atau buka mikrofon anda dan say hi kepada kami. Ada ke? Tiada nampaknya. Kita terus mencari yang berikutnya sebagai pemenang cabutan bertuah kita yang pertama untuk hari ini. Dipersilakan Saudari Shirin. Pemenangnya ialah Saudari Sasarika, anak perempuan Alias. Tahniah saya ucapkan. Okey, Saudari Sasarika, adakah anda berada di sini? Sila tekan tanda ini. Saudari Sasarika? Tiada juga? Tiada nampaknya. Baiklah. Tiada juga nampaknya. Kita teruskan lagi Saudari Shirin. Nama yang berikutnya. Siapakah yang bertuah itu? Mari kita lihat. Saudari Ruslina binti Omar. Tahniah. Oh, nampaknya 4 perempuan ya setakat ni. Okey, adakah anda berada di sini Saudari Ruslina? Sila tekan tanda ini. Saudari Ruslina. Tiada juga? Tiada juga nampaknya. Okey.
Mungkin dah pergi masak rasanya. Baiklah, kita ke pemenang yang seterusnya. Kita masih mencari pemenang pertama cabutan bertuah kita pada hari ini. Teruskan saudari Shirin. Okey, jom kita tengok. Siapakah dia? Amira Najwa binti Saleh Zaini. Tahniah. Adakah saudari Amira berada di sini? Saudari Amira Najwa? Harap-harap ada kali ni. Adakah? Tiada juga? Tiada juga. Okey, kita teruskan. Juga. Maafkan kami. Baiklah, kita masih meneruskan dengan pencarian pemenang cabutan bertuah yang pertama. Dipersilakan saudari Shirin untuk share lagi sekali. Siapakah tu? Nur Syahira binti Muhammad Bukhari. Tahniah saya ucapkan, adakah anda berada di sini saudari Nur Syamimi? Jika anda berada di sini, sila tekan tanda ini. Tiada juga? Tiada juga nampaknya. Okey. Betul saya pemenang pertama ya, saudari Leni. Kami lagi yang lain. Kita teruskan. Cari lagi. Kita tengok siapakah yang kena. Nur Maziana binti Muhammad Saleh. Tahniah, adakah anda berada di sini? Saudari Nur Maziana binti Muhammad Saleh. Jika anda berada di sini, sila tekan tanda ini. Tiada juga? Mahal nampaknya hadiah kita hari ni ya. Semuanya macam malu untuk menang. Ya. Okey, baiklah. Teruskan saudari Shirin. Penat Shirin nak pusing. Saya putar. Okey, mari kita lihat siapakah pemenangnya. Nur Alia Amira binti Rasul. Adakah anda berada di sini? Nur Alia Amira? Satu. Alhamdulillah ada. Allah saudari Nur Alia, tahniah saya ucapkan. Sila. Anda pemenang pertama pada hari ini. 3 ke alamat email anda di ruangan chat room untuk kami hubungi. Tahniah saya ucapkan. Baiklah, seterusnya saudari Wahidah teruskan dengan pencarian kita untuk pemenang yang kedua. Harap-harap cepat dah dapat kali ni ya. Okey, baiklah saudari Shirin, kita teruskan dengan pencarian pemenang kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya ke tu? Tahniah buat saudari Nur Fahanah binti Muhammad Husaini. Adakah anda berada di sini? Dan jika anda berada di sini, sila angkat tanda tangan ini sebagai tanda kehadiran anda, ataupun anda boleh buka mic untuk say hi atau hello kepada kami. Adakah? Saya akan kira 1, 2 dan 3. Maaf. Susah juga untuk cari pemenang yang kedua. Baiklah saudari Shirin, silakan lagi sekali. Nama panel kita ke? Nama panel kita ke? Bukan? Bukan. Oh, lagi sekali Amira Najwa. Ada ke di sini? Kalau tiada, saudari Shirin boleh remove nama dia lah. Adakah Amira Najwa binti Saleh Zaini? Jika anda berada di sini, boleh angkat tanda ini. Betul sangat ni. 2 kali nama dia naik. 2 kali nama dia naik, betul. Kalau anda berada di sini, angkat tanda tangan ini ataupun buka mikrofon anda untuk say hi atau hello kepada kami. 1, 2, 3. Maafkan kami saudari Amira Najwa. Baiklah saudari Shirin, seterusnya. Siapakah yang bertuah itu? Mari kita lihat. 1, 2. Wow, tahniah buat saudari Rauhatun Khorirah binti Azman. Adakah anda berada di sini? Dan jika anda berada di sini, sila angkat tanda tangan ini ataupun buka mikrofon dan say hi atau hello kepada kami. 1, Mari kita kira. 2, 3. Maafkan kami.
Boleh remove dan kita cari pemenang yang berikutnya. 1, 2 dan 3. Siapakah itu? Tahniah buat saudari Nur Syamimi Syahira. Adakah anda berada di sini? Rasa nama dia dah naik tadi kan? Rasanya ya juga dah naik 2 kali. Boleh 2 kali nama naik ni. Adakah anda berada di sini? Jika anda berada di sini, sila angkatkan tanda tapak tangan ini sebagai kehadiran anda, ataupun boleh bukakan mikrofon untuk say hi atau hello kepada kami. 1, 2, 3. Maafkan kami. Seterusnya saudari Shirin. Susah benar dia. Ya. Malu nak muncul. Itulah tu. Siapakah itu yang menang hari ini? Nur Syamimi binti Sarani. Adakah anda berada di sini? Kalau ada, alhamdulillah. Tahniah buat saudari Nur Syamimi binti Sarani kerana anda adalah pemenang cabutan bertuah kita yang kedua. Boleh isikan di chat room kami alamat email anda untuk kami kirimkan hadiah. Tahniah sekali lagi. Seterusnya saudari Leni, pemenang kita yang ketiga. Okey, mari kita teruskan pencarian kita untuk pemenang hadiah bertuah yang ketiga. Mari kita lihat siapakah yang bertuah itu. Alhamdulillah, saudari Siti Aisyah binti Muhammad Nur. Tahniah saudari Siti Aisyah. Adakah anda berada di sini? Jika anda berada di sini, sila tekan tanda ini atau say hello kepada kami, saudari Siti Aisyah. Nampaknya setakat ni semua perempuan ya nama-nama yang naik. Okey, saya kira sampai 3. Jika tiada kita teruskan. 1, 2, 3. Tiada. Baiklah saudari Shirin, mari kita teruskan dengan pencarian kita. Siapakah yang bertuah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Saudari Nurusdina binti Zulkifli. Adakah anda berada di sini, saudari Nurusdina? Jika anda berada di sini, sila tekan tanda ini atau say hello. Ya, saudari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah saudari Nurusdina. Sila tinggalkan email address anda di ruangan chat room kami untuk kami hubungi. Persilakan untuk tinggalkan. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, sebentar ya. Saudari Leni, adakah anda masih berada di sini? Jika anda masih berada di sini, sila tekan tanda ini. Jangan buat saya panik. Baiklah, menandakan jam 11.53. Maafkan saya, memandangkan jam pun sudah menunjukkan ke jam 11.53. Saya akan buka sesi soalan. Mungkin saya akan pilih 1 ataupun 2 soalan untuk ditanyakan kepada ahli panel kita. Kalau malu untuk buka mic bertanya soalan, mungkin boleh tuliskan soalan ataupun typekan soalan di chat room di sebelah ini. Adakah? Ada sesiapa yang ingin bertanya soalan? 1, 2, 3. Jadi macam mana saudari Leni, kita teruskan dengan sesi bergambar ataupun macam mana? Baiklah, kalau tiada soalan, mari kita teruskan dengan sesi bergambar. Okay, sebelum kita tutup acara kita, mari kita mulakan dengan sesi bergambar. Minta semua para hadirin kita, partisipan kita untuk membuka kamera dan senyum. Saya akan ambil gambar ya. Buka kamera, buka kamera. 1, 2, kejap ya. 1. Wow, sportingnya partisipan kita ramai yang buka kamera. 1, 2, 3. Okay, boleh buat tanda peace. 1, 2, 3.
makin ramai buka kamera. Okay, sekali lagi. Semangat ya untuk bergambar. Alhamdulillah. Okay, senyum. Banyak bunga nampaknya hari ni. 1, 2, 3. Nama-nama yang bertuah tadi pun semuanya perempuan. Itulah tu ramai para ibu yang join Para webinar hari ini. wanita. Tahniah diucapkan buat semua pemenang. Baiklah. Baiklah, untuk sesi penutup saya ingin menjemput pengarah untuk program hari ini iaitu Saudari Nurul Adila untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Saudari Nurul Adila. Nurul Adila ada di sini ke? Oh, kita akan play video. Maafkan saya, kita akan play video. Ataupun Nurul Adila ingin bercakap? Boleh. Saya boleh bercakap. Silakan. Cantik banyak cerita. Okey. Assalamualaikum semua. Saya selaku pengarah program untuk webinar kali ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kami, Encik Khairul Zain kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hujung minggu ini. Terima kasih juga kepada para peserta dan juga sahabat-sahabat saya yang telah menjayakan program untuk kali ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh ahli panel kita dapat memberikan sedikit sebanyak tips ataupun panduan yang boleh kita amalkan untuk masa yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Adila. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan moderator saya, Saudari Leni Mayuna. Persilakan. Baiklah, kini kita sudah hampir sampai ke hujung acara kita pada hari ini. Jadi di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita, Encik Khairul Zain kerana sudi meluangkan masa untuk acara webinar kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada lagi nanti kita panggil lagi Encik Khairul Zain. Harap-harap Cik Khairul Zain tak serik lah untuk menyertai kami. Okey, baiklah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Saudari Wahidah. Dipersilakan. Baiklah, jutaan terima kasih saya ucapkan buat ahli panel dan juga para peserta kita pada hari ini. Izinkan saya berpantun untuk terakhir kali ya. Di atas burung tempua. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Dengan ini, bersama-sama ini saya menjemput Saudara Muhammad Yusof untuk membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Dipersilakan Saudara Muhammad Yusof. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan buat Saudara Yusof atau bacaan doa penutup itu tadi. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ahli panel kita, Encik Muhammad Khairul Zain. Harap selepas ini kalau kami ada program lagi kami akan jemput tanpa serik ya Encik Muhammad Khairul Zain. Baiklah, terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi menyertai program kami hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dengan ini saya akhiri program webinar kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Cik Khairul Zain, para peserta semua. Cik Khairul. Terima kasih. Para pemenang, nanti pihak IJK kami akan postkan hadiah lah. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. You welcome. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa atas tersebut perkataan yang tersalah ataupun tersasul. Saya minta maaf banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Betul tu. Saudari Leni Mayuna binti Maspan.
Ni masih ada partisipan yang tak live ni. Dia orang tak ada dah ni depan ni. Admin boleh remove rasanya. Boleh remove. Dah boleh stop record juga. Ini sesi pertama kita. Daripada tadi hang. Remove je dua orang ni. Siapa yang admin? Melo kan? Melo yang Ya saya, tak saya remove pakai handphone je. Oh, okey. Dua orang ni. Belum stop record dulu belum. Dah ke belum? Belum. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak boleh remove lah macam. Handphone pun tak boleh remove. Record ni pun tak boleh nak stop lagi. Tak apalah, just terus. Nanti record ni bila saya keluar dia akan stop juga. Boleh kan? Tapi ada dua orang yang bukan di kalangan kita tu. Ni tu sudah saya ni. Orang buat apa, pergi mana. Sekejap ya, saya mesej dia orang. Zulkifli Ya, Cik Zulkifli. Zulkifli tu sudah saya dia. Okey. Dengan Rawhatun. Okey, sekejap. Okey, ada ke tak? Tak ada dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dia dah rasanya. Jenny, Melo, AB, Aini, Farah, So, Nur Ali, lepas tu Shirin. Okey, dah tak ada dah. 3, 4, 5. Belum tak boleh stop record. Tak boleh sebab dah hang dah laptop. Tapi kalau pakai handphone ni macam mana nak stop lah? Nanti Tak boleh. video recording tu kan nanti nak share dekat orang termasuk semuanya. Itulah. Boleh potong, boleh cut tak? Boleh edit tak? Tak tahu lah sebab dia hantar tu dekat email kita. So macam mana nak tunggu stop ke ataupun? Kita keluar dulu kot meja. Dah tengok kita dia tak macam Kak Melo punya tu sebab dia hang tau. Sebab dia berat nanti dia akan stop sendiri. Rasa dia dah stop record tu. Kejap lagi kita masuk, kita guna line class. Okey. Boleh? Okey. Nanti share link dekat dulu Okay. Okay, bye.